Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat bab 1 mikroorganisma. Jadi untuk video hari ini cikgu cuma nak cerita tentang dunia mikroorganisma 1.1. Semua buka buku teks. Bolehlah sama-sama dengan cikgu. Sambil dengar video cikgu, sambil tengok buku teks, layan buku teks tu. Okey, apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maksudnya mata kita ni tak dapat tengok lah mikroorganisma tu. Kita tak nampak virus, kita tak nampak bakteria. Mikroorganisma ni hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Okey, seterusnya kita kena kenal apa itu flora normal. Flora normal ni merupakan mikroorganisma yang terdapat pada manusia dan haiwan dan dia tidak menyebabkan penyakit. Maksudnya dalam badan kita ni manusia ada bakteria-bakteria baik. Nama bakteria baik ini kita gelarkan ia sebagai flora normal. Okey, kat mana flora normal ni ada? Ni dekat bahagian atas saluran pernafasan. Kalau buka buku teks ni, cuba tengok buku teks tu, dia tulis bahagian atas saluran pernafasan. Flora normal juga terdapat di kulit. Ni contoh-contoh bakteria lah yang terdapat di kulit. Okey, seterusnya flora normal ni terdapat di usus kecil. Ada 3 bakteria baik di situ. Mari kita tengok gambarnya yang ni lah, usus kecil. Ada bakteria baik di situ, membantu pencernaan. Okey, dan yang keempat uretra. Area sini pun ada bakteria baik yang kita gelarkan ia sebagai flora normal. Sampai situ boleh tak? Flora normal. Flora normal bakteria baik terdapat di 4 bahagian. Boleh ingat berapa kat situ tu? Ada 4. At least ingatlah. 4 tu senang insya-Allah nak ingat. Okey, baik. Seterusnya kita lihat mikroorganisma ni dikelaskan kepada 5 kumpulan. Kumpulan pertama fungi ataupun kulat. Fungi ataupun kulat, ada juga sebutan fungi. Tak menjadi kesalahan lah, janji ejaan dia betul. Okey, yang kedua alga, yang ketiga protozoa, yang keempat bakteria, yang kelima virus. Boleh ingat tak mikroorganisma kita kelaskan dia kepada 5 kumpulan. Yang mana rasa susah nak ingat tu? Virus insya-Allah senang ingat, bakteria biasa dengar, protozoa kalau tak biasa sebutlah protozoa, bukan proton saga, protozoa. Alga dan fungi. Okey, jom kita tengok sepintas lalulah. Kamu boleh tengok buku teks ni, banyak dalam ni, komplit dah. Okey, fungi ataupun kulat, dia ada pelbagai jenis lah. Ada cendawan. Cendawan ni yang boleh kita lihat dengan mata kasar lah. Ada yeast. Yeast kena tengok di bawah mikroskop elektron. Dan ada muko. Muko ni yang terdapat, yang selalu kamu dapat lihat dia di bawah, di atas permukaan roti yang dah berkulat. Macam ni je lah rupa yang kamu dapat lihat, rupa sebenar dia. Kena lihat bawah mikroskop. Okey, ni bentuk dia. Kalau kita nak tengok bentuk, kena tengok bawah mikroskop lah. Sebab kita cuma nampak warna begini saja, bentuknya macam ni. Ni bentuk muko. Sporangium, dia ada spora, dia ada hypha. Okey, kalau yeast, bentuk dia macam ni. Bentuk yeast macam tu, bentuk muko macam tu pula. Okey, nutrisi dia makan macam mana? Dia ada 2 cara lah, cara pemakanan dia. Yang pertama saprofit. Saprofit ni makan benda-benda yang dah reput, organisma yang dah mati, dia makan lah. Ada satu lagi yang jenis parasit. Parasit ni dia memperoleh makanan daripada perumah, contoh manusia ke. Bila dia pergi pada manusia, dia makan nutrien daripada manusia, maka manusia dapat penyakit lah. Kurap ke, panau ke, itu antara contoh penyakit yang disebabkan oleh kulat. Okey, habitat dia hidup di bahan yang reput yang banyak. Tinja ni najis dia juga duduk di kulit haiwan dan juga makanan. Okey, cara pembiakan dia, mari kita kenal gambar. Jom kita kenal gambar. Okey, yeast ni yeast tau. Ni yeast ni membiak secara pertunasan. Maksudnya dia bertunas, lalu dia pun membiak. Yeast membiak secara pertunasan. Okey, kalau muko membiak secara, ada 2 cara. Yang pertama pembentukan spora. Mula-mula dia kumpul macam ni, lepas tu dia meletup.
pop. Lalu menghasilkan spora lah. Satu lagi melalui konjugasi. Ada jambatan sini, nampak? Mula-mula tak ada jambatan, lepas tu dia buat jambatan. Ini kita panggil konjugasi. Jadi ada 3 cara pembiakan kulat. Ingat, yang pertama petunasan, yang kedua pembentukan spora, dan yang ketiga konjugasi. Kena kenal gambar. Cikgu tak ceritalah. Cikgu dah cerita cikgu dah bercakap di gambar. Jadi kamu boleh bacalah di buku teks itu, ya. Okey, seterusnya alga. Tadi kulat, sekarang kita pergi pada alga pula, Alga ni ada alga yang kita boleh tengok dengan mata kasar, biasanya alga laut lah. Dan satu lagi alga yang kita hanya dapat lihat menggunakan mikroskop, iaitu Spirogyra. Kena gambar. Ini gambar alga, nama dia Spirogyra. Ini nama alga juga, nama dia Chlamydomonas species. Okey, tengok bentuk dia. Ni bentuk Chlamydomonas, ini bentuk Spirogyra. Okey, alga ni dia ada klorofil, sebab tu warna dia hijau. Bila dia ada klorofil, bermakna dia boleh menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Okey? Ciri-ciri dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat air tawar, air masin, tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Itu habitat bagi alga. Okey, jom kita tengok cara pembiakan alga. Okey, cara pembiakan alga ni, cuba tengok ni pembiakan aseks dia. Pembiakan aseks dia menjalankan mitosis. Okey. Satu lagi, kalau pembiakan seks dia melalui konjugasi. Tengok ni. Alah. Nampak tu? Dia macam mana tu? Berpegangan apa tu? Lepas tu nampak dia berlaku konjugasi di situ, berlaku pertukaran maklumat. Akhirnya membiaklah dia, Maknanya dia ada 2 cara. Yang pertama pembiakan aseks dan yang kedua pembiakan seks. Okey, seterusnya adalah protozoa. Protozoa ini dia mikroorganisma unisel. Dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya kuasa rendah. Biasanya wujud secara berkoloni. Koloni ni maksudnya berkumpulan. Okey. Kena gambar sayang. Okey, ini gambar tapak kaki kan, macam gambar tapak kaki. Ini nama dia Paramecium. Paramecium adalah protozoa. Kalau gambar ni, ini adalah amoeba. Kedua-duanya adalah protozoa. Okey, macam mana cara makanan dia pula? Dia terdapat, mari kita tengok sikit. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena, dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium. Ameba mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Apa itu fagositosis? Okey, mari kita tengok. Ini cara fagositosis ni adalah cara makan fagositosis. Dia guna kaki palsu, ataupun bahasa sains kita panggil pseudopodium. Pseudopodium ataupun kaki palsu. Nampak ni jadi macam kaki palsu. Ini makanan. Dia kepung makanan, lalu dia pun makan. Makanan dicerna dan nutrien diserap. Jadi ini kita panggil fagositosis. So kalau soalan keluar gambar, agaknya boleh jawab tak? Apakah kaedah bagi ameba untuk mendapatkan nutrien? Nama dia adalah fagositosis. Okey, jadi nak cerita pasal apa lagi? Cara pembiakan. Okey, cara pembiakan bagi protozoa ni dia ada 2 cara. Yang pertama adalah belahan dedua. Belahan dedua ni bermaksud daripada 1 terbelah kepada 2. Ni. Daripada 1 terbelah kepada 2. Ini kita panggil belahan dedua. Okey, satu lagi adalah konjugasi. Konjugasi ni main suntik-suntik lah. Dia duduk dekat-dekat, lepas tu dia suntiklah sesama sendiri. Dia bertukar genetik di situ. Akhirnya terlahirlah 4 sel anak. Konjugasi dan juga belahan dedua. Okey, itu untuk protozoa. Seterusnya kita pergi kepada bakteria. Okey, bakteria ni merupakan mikroorganisma unisel. Kita dapat lihat dia menggunakan
mikroskop cahaya kuasa tinggi. Kalau protozoa tadi mikroskop cahaya kuasa rendah, bakteria mikroskop cahaya kuasa tinggi. Bentuk dia ada 4. Yang pertama coccus. Coccus ni maksudnya bentuk bulat-bulat. Nampak tu bulat-bulat. Spirilium bentuk spring. Bentuk spring. Bacillus bentuk panjang-panjang macam beras-beras mati gitu. Dan yang keempat bentuk vibrio. Vibrio ni dia ada ekor. Bentuk koma. Koma macam tu. Ada ekor ya. Bakteria ada 4 bentuk. Ingat, coccus, spirilium, bacillus dan juga vibrio. Okey, struktur asas. Kita lihat struktur asas bagi bakteria. Okey, cikgu nak kamu kena gambar lah ya. Bakteria dia ada flagellum. Flagellum ni ekor lah, seperti ekor. Membantu ia untuk bergerak. Dia juga ada rambut halus yang kita kenali sebagai pili. Okey. Itu bakteria punya struktur lah. Kita tengok habitat. Kita boleh temukan dia, boleh jumpa dia dekat air, udara, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Okey, cara pembiakan mikroorganisma. Okey, belahan dia 2, daripada 1 terbelah menjadi 2. Konjugasi, macam cikgu kata tadi lah, konjugasi ni dia ada jambatan. Lepas tu dia buat jambatan, lepas tu dia bertukar maklumat genetik lah. Akhirnya terbelah lah kepada 2. Alright, ciri istimewa bagi bakteria ini pada suhu yang terlalu panas atau terlalu sejuk, kemarau dan kekurangan makanan, dia boleh bertahan. Ya, dia boleh bertahan dengan membentuk endospora. Ya, dia membentuk endospora dalam keadaan yang tidak sesuai untuk dirinya lah. Sekiranya terlalu panas, terlalu sejuk ya. Inilah bentuk endospora. Mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Perlindungan ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan ya. Jadi inilah ciri istimewa bagi bakteria. Okay, dan akhir sekali kita lihat kepada virus. Virus ini adalah mikroorganisma paling seni. Paling seni ni maksudnya paling halus. Saiznya kurang daripada 0.5 mikrometer dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Okey, bentuknya berbeza-beza. Okey, jom kita tengok ada 4 bentuk. Yang pertama sfera, contohnya virus influenza. Yang kedua helix, virus mosaic. Yang ketiga polyhedral, contoh adenovirus. Dan yang keempat berbentuk kompleks, contohnya bacteriophage. Okey, so kalau COVID-19 bentuk apa? Sfera ke, helix ke, polyhedral ke, kompleks? Fikir-fikirkan. Okey, struktur asas virus terdiri daripada berbenang asid nukleik, DNA atau RNA ya, yang dilindungi oleh lapisan protein. Ya, suara cikgu ni nak berlawan pula dengan bunyi kapal terbang. Ya. Okey, jom kita tengok ciri-ciri khas. Okey, ciri-ciri khas bagi virus ya. Dia tidak berbeza daripada organisma lain. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Jadi virus ni dia tak menjalankan respirasi, dia tidak berkumur, dia tidak bertumbuh dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus ini dia cuma hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumah. Sel perumah ni contoh benda-benda hidup, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Virus ni tujuan hidup dia adalah untuk cari benda hidup. Dia nak membiak dengan cara dia akan menjangkiti benda hidup, contohnya bakteria, haiwan dan tumbuhan ya, termasuklah manusia. Ini tengok contoh bagaimana virus ni dia membiak melalui menjangkiti bakteria. Ni bacteriophage ni dia menjangkiti bakteria. Mula-mula dia melekat lah, dia melekat diri pada permukaan sel perumah. Lepas dia dah melekat, dia suntik pula bahan genetik dia, DNA, ke dalam sel bakteria tersebut ya. Bahan genetik ni pula dia akan ambil alih. Dia akan ambil alih sel kawalan bakteria ni tadi. Ya. Bila dia dah ambil alih,
Jadi bilangan virus baru dihasilkan dan sel bakteriofag ni semakin bertambah. Lalu dia pun pecah dia keluar, dia cari pula sel-sel bakteria yang lain untuk dia serang. Ini cara pembiakan virus. Dia tak adalah konjugasi ke, tak ada belahan dia dua ke, tak ada pertunasan ke, tak ada. Dia memang cara hidup dia menjangkiti organisma yang lain. Okey. Jadi itu sahajalah dalam video kali ini. Cikgu nak kamu ingat apa itu mikroorganisma, apa itu flora normal, dan pengkelasan bagi mikroorganisma. Okey, itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.